الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi DJ Syafiq dalam rancangan Makarimul Akhlak. Seterusnya sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Alhamdulillah pada hari ini, pada malam yang mulia ini, walaupun kita masih lagi merasai suasana Hari Raya Aidilfitri dan ada juga lagi rumah-rumah terbuka dan sebagainya, tetapi kita dalam suasana keadaan sekarang ini banyak bersederhana. Dan ini juga sebagai satu tanda kita menghormati sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang mungkin ada sedikit musibah, dan kita ucapkan kepada mereka takziah dan ketabahan, terutamanya kepada MH17 dan lain-lain lagi. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah dalam rancangan Makarimul Akhlak pada kali ini, tajuk yang saya nak pilih ialah sebab kenapa kadang-kadang rezeki kita banyaknya terhalang. Ramai di kalangan kita kalau dengar bab rezeki murah rezeki, pakat nak semua sekali. Dan insya-Allah kita akan bincang. Cumanya sebagai mukaddimah, kita nak bincang dulu kenapa rezeki kita terhalang. Dalam perspektif Islam lah maksudnya. Sebab kadang-kadang kita nak yang mudah rezeki, tapi di sana banyak perkara yang kita belum settle, belum selesai, menyebabkan apa yang kita hajati itu tak kesampaian. Sebab itu dalam Islam ada satu konsep dia panggil at-takhalli anir razail qabla at-tahalli bil fadail. Buang dulu perkara yang tak baik sebelum menghiasi dengan fadilat dan yang baik-baik. Konsep ini menyamai dengan konsep la ilaha illallah, penafian Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, kemudian mengisbatkan Allah sebagai Tuhan yang hakiki yang sebenarnya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi, dalam Makarimul Akhlak pada malam ni, saya nak ajak kita bincang sikit kenapa rezeki seseorang itu menjadi murah, menjadi dapat, tetapi konsepnya penghalang yang membawa kepada tak dapatnya rezeki dahulu. InsyaAllah kalaulah Allah beri kat kita kekuatan umur panjang, pada minggu hadapan kita bincang pula sebab-sebab murahnya rezeki. Baik. Antara penghalang sebagaimana dengan menekuni apa yang dinyatakan oleh hadis Nabi SAW, oleh ayat Al-Quran, maka kita dapati banyak sebab menyebabkan rezeki kita terhalang. Antaranya kata para ulama ialah apabila seseorang itu melakukan zina. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Jangan kamu hampiri zina kerana sifatnya itu ia adalah keji dan buruk akibatnya. Jadi zina ni dia boleh membawa kepada banyaklah penyakit-penyakit, sama ada jismi ataupun akhlak dan sebagainya. Ada satu kitab yang cukup baik, Ijaz Ilmi, atau kita kata mukjizat sains yang terdapat dalam Islam ni, berdasarkan kutipan mutiara daripada Nas Ilahi ataupun Hadiyun Nabawi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis bagaimana Rasulullah SAW menyebut betapa zina ini membawa banyak kemudaratan. Antaranya hadis yang disebut, iyyakum waz-zina fa inna fihi arba'a khisal yuzhibul baha minal wajh wa yaqta ar-rizq wa yaskhat ar-rahman summa al-khulud finnar. Awasilah kamu daripada berzina kerana padanya ada 4 cabangan permasalahan.
hilang seri wajah pada muka tak ada. Keduanya, rezeki akan terputus. Tengok, rezeki akan terputus. Boleh jadi orang kata ada juga dia kaya-kaya, tapi hilang barakahnya. Allah murka, Tuhan yang bersifat Rahman murka, dan juga akan kekal dalam neraka. Maknanya satu ancaman nak gambarkan kepada kita bahawa zina ni ada masalah besar. Dalam riwayat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an juga menyebut daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, antara lain menyebut akibat daripada zina itu salah satunya waryurisul faqr, datangnya mewarisi sifat kefakiran, miskin orang zina. Sebab itulah apabila kita tengok orang zina, dia ada masalah yang amat banyak. Kenapa? Kerana dengan zina ni macam-macam. Ketenangan hati tak ada, gundah kelana ada, rasa susah, sibuk, rasa tercengkam, macam-macam. Jadi kita fahami zina ni memang mewarisi kefakiran. Saya tak nak panjang isu ni, tapi sebaik-baiknya bukan sekadar zina, cara membawa kepada zina. Jalan yang menuju ke arah zina juga kita hendaklah menjauhinya. Banyaklah hal-hal yang kadang-kadang kita rasa tak ada masalah. Dia balasannya seronok seketika, sementara, tapi merana selama-lamanya. Itulah percaturan hidup yang silap dan salah, membawa kepada kerugian kepada kita. Semoga Allah pelihara kita daripada terjebak ke arah itu dan menjauhkan kita, sehingga akhirnya kita benar-benar menjadi hamba Allah yang taat kepadanya, insya-Allah. Sidang pendengar Radio Aikim yang saya kasihi, antara sebab yang kedua yang menyebabkan terhalangnya rezeki ialah, ini khusus kepada peniaga-peniaga, mengurangi sukatan timbangan dan juga sebarang apa yang membawa kepada keuntungannya. Jadi giliran dia nak beli dengan orang, dia nak cukup. Tetapi apabila dia nak jual ke orang, dia kurangkan sukatan. Ya, ini pun kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Rugilah, celakalah bagi golongan mutaffif apabila giliran dia nak beli dengan orang, dia cukup-cukupkan timbangan, giliran dia nak jual ke orang, dia kurangkannya. Jadi perbuatan macam ni, setengah orang duk sangka bahawa dia dapat untung banyak. Dia kaya, dia cerdik, dia dapat untung banyak, dia ni. Sebenarnya tidak. Kenapa? Kerana kita buat macam itu, yang pertama, hilangnya berkat daripada Tuhan. Yang kedua, bila orang mengetahui, maka sudah pasti makian, cercaan, hinaan dan doa ke arah yang tak baik akan berlaku kepadanya. Jadi macam tu, macam mana dia nak dapat kelebihan-kelebihannya. Begitu juga yang lain. Dalam hadis banyak menyebut, antaranya dinyatakan apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam, hai golongan muhajirin, ada 5 perkara apabila dibala kepada kamu dengannya, aku minta berlindung dengan Allah daripada kamu terkena pada perkara tersebut. Tidak zahirnya kerosakan atau kedurjanaan atau kita kata perlakuan seksual seperti zina, liwat, seperti mana pada kaum Lut, sehingga akan dielangkan dengannya, melainkan akan berlaku wabak seperti taun dan juga kemarau, kelaparan yang tak akan berlaku kepada orang yang terdahulu daripada kamu. Itu ancaman. Maknanya, mafhumnya,
pelaksanaan perlakuan maksiat mengakibatkan banyak perkara yang musibah yang akan terkena pada kita. Dalam satu riwayat menyebut, dan tidaklah kurangnya harta benda, tidaklah dikurangi neraca timbangan, melainkan mereka akan dikenakan bala dengan sinin. Apa makna sinin? Sinin maknanya berlaku kemarau yang panjang dan berlaku, kita kata, kebuluran. Tengok. Jadi bila kemarau, kebuluran sudah pasti mengurangkan harta benda. Jadi jangan kita rasa seronok dalam hal macam itu, tapi sebaliknya orang yang buat macam itu akan terkena banyak musibah-musibahnya. Baik. Seterusnya, antara perkara yang membawa kepada terhalangnya rezeki apabila seseorang itu atau mana-mana pihak tidak membayar zakat, tidak menunaikan zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma naqada qaumun al-ahd qad illa kana al-qatl bainahum." Tidaklah mengingkari satu kaum perjanjian, melainkan adalah pembunuhan berlaku sesama mereka. Dalam nas ada menyebut banyak betapa orang yang tak membayar zakat ini ada masalah. Antaranya dalam hadis, sambungan daripada hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Wa ma mana'a qaumun az-zakah illa habasallahu anhum al-qutur." Tidaklah satu kaum enggan membayar zakat kecuali Allah tahan hujan daripadanya. Yakni Allah tak bagi hujan. Riwayat Al-Hakim daripada Buraidah, katanya hadis ini sahih mengikut syarat Muslim. Begitu juga dinyatakan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mana'a qaumun az-zakah illa ibtalahumullahu bisinin." Tidaklah satu kaum itu menegah daripada zakat kecuali dibala dengan kemarau yang panjang. Sebagaimana kita kata, antara sebab yang membawa kepada payahnya mendapat rezeki terhalangnya kerana tidak bayar zakat. Kita tak buat baik kat Tuhan. Macam mana Tuhan nak buat baik kat kita? Kita tak beri kepada manusia. Macam mana manusia nak doa kat kita? Sudah pasti jauh daripada hakikat sebenarnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, yang kelima antaranya riba. Yang ini merupakan satu hal yang patut kita kena sedar. Kerana riba ini dalam riwayat yang disebut, "Ma min qaumin yazharu fihimur riba illa ukhizu bis-sanah ay bil faqr." Tidaklah mana-mana kaum yang mana zahir pada mereka banyaknya riba kecuali dibala dengan kemarau yang panjang. Artinya riba membawa kepada kefakiran yang mana ini cukup parah dan bala kalau orang tu melakukan riba. Sebenarnya inilah yang menjadi permasalahan. Apabila kita sentiasa melakukan riba, maka kutukan Allah, laknat daripada Allah, pengisytiharan daripada Tuhan sebagai memerangi Allah dan Rasulnya adalah merupakan tanda betapa riba ini satu hal yang perlu dijauhkan oleh umat Islam seluruhnya. Antara perkara yang membawa kepada rezeki berkurangan atau penghalang daripada mendapat rezeki ialah sumpahan dusta. Ia zambillah. Dalam riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yaminul fajiratu tuzhibul mal au tazhab bil mal." Sumpahan secara jahat atau dusta boleh menghilangkan harta atau harta hilang dengan sebab tersebut. Ini bala apabila seseorang itu bersumpah dengan sumpah yang dusta.
Biasanya sumpah ini berlaku bila kita jual barang. Kita kata, wallahi kau lah paling murah sekali. Sedangkan bila orang lain mari, gitu juga, wallahi kau lah paling murah sekali. Macam-macam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara yang menyebabkan rezeki seseorang itu berkurangan atau terhalang dengan sebab sifat dusta. Sifat dusta ni boleh membawa kepada rezeki berkurangan. Dalam satu kenyataan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Yatba'ul mu'min 'alal khilal kulliha illa al-khiyanah wal kazim. Orang beriman boleh semua sifat-sifat. Hak baik, hak tak baik boleh, tapi pantang dua perkara. Pertama sifat khianat, yang kedua sifat dusta. Jadi hendaklah buang daripada kamus orang Islam dengan dua sifat ini, mengkhianati dan juga berdusta. Antara yang menghalang daripada diberi rezeki dengan sepemurahnya ialah perangai ihtikar. Apa makna ihtikar? Ihtikar ni artinya kita longgokkan barang, kita tahan barang sehingga barang tidak ada dalam pasaran kecuali sedikit yang melonjakkan harga barang tersebut. Maka itu dinamakan ihtikar. Bila buat macam ini, Allah Subhanahu wa taala amat murka perbuatan tersebut. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah daripada Umar radhiyallahu an menyatakan, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, man ihtakara alal muslimin ta'aman darabahu Allahu bil juzam wal iflas. Siapa yang berihtikar, sorok harga barangan ataupun nilaian harga barang tu supaya harganya naik, melainkan Allah balakan dengan juzam dan juga muflis. Ya zambillah, kalau kena maka rugilah kehidupan seseorang tersebut. Antaranya ialah penipu atau kita kata buat secara tak baik kepada sahabat-sahabat kita, rakan taulang kita, macam-macam. Ghish. Rasulullah SAW menyatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berghish, nipu, maka dia bukan daripada kalangan kita. Jadi, orang yang menipu ni, dia nampak dia dapat untung, dia dapat laba. Tapi bacalah sejarah hidup mereka. Sama ada mereka dapat laba sementara, tapi kehidupannya akan malap pada kesudahan episod akhir kehidupannya. Iya zambillah. Dan seterusnya yang terakhir, perniagaan dalam perkara yang haram. Ini juga yang menyebabkan rezeki akan ditangguh atau ditahan daripada seseorang itu dapat. Tengok depan mata kita, kita tengok ada orang tu kaya, ia kaya sungguh. Tapi bila cek-cek rupanya kaya mengedar dadah sebagai contoh. Apa berlaku? Episod akhirnya dia kena tangkap, dia kena ke tali gantung, hartanya kena sita semua, keluarganya malu dan sebagainya. Sebab itu jangan sekali-kali terbabit dengan perniagaan yang haram. Akhir sekali, marilah sama-sama kita renung satu kisah pengalaman seorang lelaki. Katanya, aku pernah pergi ziarah seorang lelaki di mana orang ini umurnya 96 tahun. Bila buat cek ke doktor, check up tubuh badan dia, dia dapati sihat walafiat. Lalu katanya, wallahi satu kurus, satu sen pun aku tak pernah makan daripada duit yang haram. Dan aku tak pernah mengenali perkara yang haram. Bahkan dia hidup dengan taqwa, maka jadilah kehidupannya kuat. Orang Arab kata, faman asya taqiyan asya qawiyan. Siapa yang hidup kuat, yang hidup taqwa, maka hidupnya kuat, yakni sihat. Dan disebut, kita jaganya anggota kita, tubuh badan kita pada masa kecil daripada kemurkaan Allah, maka Allah jaganya kita pada masa kita tua. Itulah antara sebab yang Allah akan bagi kepada orang yang memelihara syariatnya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.